Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran pendidikan Islam bahagian ibadah, iaitu pelajaran ke-15, kefarduan solat Jumaat. Baik, boleh buka buku teks muka surat 147. Baik, jadi dimulakan dengan keratan hadis di sini, iaitu ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bermaksud solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap lelaki muslim. Jadi kita faham pada mula di sini bahawa solat fardu Jumaat diwajibkan ke atas orang lelaki sahaja. Baik, mari kita lihat apakah pengertiannya. Baik, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah dalam waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. Jadi perlu didirikan 2 rakaat secara berjemaah dalam waktu zuhur pada hari Jumaat sahaja di masjid dan ada 2 khutbah. Baik, apakah hukum solat fardu Jumaat? Solat fardu Jumaat hukumnya fardu ain. Apa itu maksud fardu ain? Wajib ke atas setiap orang. Siapa? Ke atas setiap lelaki muslim yang cukup syaratnya. Jadi kita akan lihat nanti apa syarat-syaratnya. Baik, di sini ada dalil daripada Al-Quran yang menyatakan bahawa kita wajib mendirikannya. Iaitu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, iaitu solat fardu Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Jadi di sini bukti menunjukkan bila dengar azan untuk solat fardu Jumaat, orang-orang lelaki mesti pergi sembahyang Jumaat, solat fardu Jumaat. Tinggalkan sebentar kerja-kerjanya dan itu adalah perkara yang terbaik. Baik, seterusnya kita lihat muka surat 148. Betul. Baik, 149, minta maaf. Kita lihat di sini syarat-syarat wajib solat Jumaat. Maksudnya perkara-perkara yang kalau ada perkara itu maka wajiblah seseorang itu mendirikannya. Kalau dia tidak mendirikannya, berdosa. Yang pertama, kita mudah lihat kepada ayah kita, contoh. Baik, Islam. Pertama, orang itu mesti Islam. Jadi kita lihat ayah kita sudah tentu dia seorang Islam, betul? Baik, yang kedua, baligh, iaitu cukup umurnya. Bukan kanak-kanak lah, dia cukup umur. Sudah tentu ayah kita sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal. Maksudnya dia tidak gila. Jadi ayah kita sudah tentu orang yang berakal. Yang keempat, lelaki. Ayah kita sudah tentu seorang lelaki. Yang kelima, sehat tubuh badan. Tapi kalau ayah kita dia tidak sehat, contohnya mungkin dia terlantar di atas katil, dia tidak boleh bergerak dan seumpamanya, maka dia tidak termasuk dalam orang-orang yang wajib. Tapi kalau dia sehat, maka dia wajib. Yang seterusnya, bermukim. Maksudnya dia memang tinggal di kawasan itu. Dia bukan orang yang bermusafir jauh-jauh dan sebagainya. Dan yang ketujuh, merdeka, iaitu orang yang bebas. Dia tidak menjadi hamba. Ini golongan ini tidak ada sudah kan? Memang kita semua bebas sudah. Jadi di sini kita faham, kalau kita lihat syarat-syarat ini, kalau orang itu tidak cukup, tidak mendirikan solat fardu Jumaat, sedangkan dia sudah cukup syarat, maka dia berdosa. Baik, kita lihat pula syarat sah solat Jumaat. Bila ada perkara-perkara ini, barulah solat kita sah. Yang pertama, didirikan di tempat yang telah ditetapkan seperti masjid. Jadi tidak boleh buat di rumah ataupun tempat-tempat tertentu yang tidak ditetapkan. Yang kedua, bilangan lelaki yang cukup syarat tidak kurang dari 40 orang. Jadi orang-orang jemaah-jemaah yang ada dalam masjid itu mestilah lebih daripada 40. Mesti adalah tidak kurang daripada 40 orang. Jadi kalau 20 tidak sah. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur.
iaitu dibuat dalam waktu zuhur. Yang keempat, tidak ada dua solat Jumaat pada satu tempat. Maknanya kalau di sebuah kampung itu, maka dia mestilah satu tempat saja tempat mendirikan solat Jumaat. Tidak boleh berbilang-bilang, banyak-banyak. Yang keseterusnya, dilaksanakan secara berjemaah, tidak boleh buat sorang-sorang. Yang keenam, didahulukan dengan dua khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah itu bermaksud ceramah ataupun ucapan nasihat daripada imam ketika sebelum mendirikan solat. Baik, kita lihat pula apa lafaz untuk berniat solat Jumaat. Iaitu usalli fardul jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya dalam hati kita baca, dalam hati. Sahaja aku solat fardu Jumaat, 2 rakaat tunai, makmum ataupun mengikut imam kerana Allah. Baik, yang seterusnya kita sambung sedikit lagi iaitu amalan sunat sebelum solat Jumaat. Iaitu perkara-perkara yang dituntut untuk kita buat sebelum kita solat Jumaat. Yang pertama, mandi sunat Jumaat. Ya, kita dituntut sebelum kita mau pergi solat Jumaat, mandi dulu. Bersihkan tubuh badan kita supaya kita dapat pahala dan kita dapat kesegaran. Yang kedua, memotong kuku, pendekkan kuku. Yang ketiga, memakai pakaian yang elok dan bersih dan sebaik-baiknya warna putih. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, datang awal ke masjid. Baik. Yang keenam, kita lihat di bawah ini, i'tikaf di masjid. Maksudnya apa? Maksudnya kita duduk dalam keadaan kita berniat beriktikaf dalam masjid. Bukannya duduk dalam masjid sebab kita mau tidur ke, mau bermain-main, tidak. Yang ketujuh, kita sebelum duduk itu kita solat sunat tahiyatul masjid sebagai menghormati masjid. Sebelum kita duduk kita solat sunat dahulu 2 rakaat saja. Kemudian yang ke-8, membaca Al-Quran Al-Karim dengan suara yang perlahan tidak mengganggu orang. Yang ke-9, berdoa dan bersolawat ke atas Nabi. Ini perkara-perkara yang dituntut untuk kita buat semasa di masjid untuk siap bersolat Jumaat. Baik, mari kita lihat pula, iaitu perkara yang dilarang ketika khutbah Jumaat. Baik, seperti yang kita nyatakan, sebelum solat Jumaat akan ada 2 ucapan, 2 nasihat yang akan disampaikan. Jadi sewaktu khutbah atau ucapan itu disampaikan, ini perkara-perkara yang kita tidak boleh buat. Yang pertama, bercakap. Waktu orang sedang menyampaikan ucapan, kita kena diam dan dengar pada apa yang disampaikan. Yang kedua, mengganggu jemaah lain, tidak boleh. Lalai dan melakukan perkara yang sia-sia. Maksudnya waktu ceramah atau khutbah disampaikan, jangan pula kita mengelamun, kita berkhayal atau kita bermain telefon dan sebagainya. Yang keempat, bermain-main. Jadi ini perkara yang mesti kita elakkan. Baik, dan yang terakhir sekali kita lihat. Solat Jumaat merupakan solat yang disyariatkan oleh Allah dan mempunyai banyak hikmah, iaitu kelebihannya. Apa dia? Antaranya, melatih diri untuk menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Bila azan, kita pun datang solat. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Setiap minggu kita jumpa orang kampung kita, kita tanya kabar waktu di masjid. Yang ketiga, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Yang keempat, membersihkan jiwa dari sifat mazmumah, iaitu sifat yang buruk melalui ibadah dan peringatan daripada nasihat khutbah tadi. Membersihkan diri daripada dosa antara 2 Jumaat. Ini kelebihan orang yang mendirikan solat fardu Jumaat akan diampunkan dosa. Dan lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Kerana setiap minggu kita bersatu, berkumpul di tempat yang sama untuk kita beribadah. Jadi itu sahaja. Moga-moga ada faedahnya.